Kembali usai istiadat angkat sumpah oleh Kabinet sebentar tadi di Istana Negara, dan sudah tentu cabaran yang terbesar didepani oleh mereka dan juga negara adalah pengendalian COVID-19. Saya mahu terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Prof, kita sering berbincang berkenaan dengan keperluan utama kerajaan ini adalah menambah baik pengendalian COVID-19. Itu semua kita sudah sedia maklum. Tapi apa spesifiknya, Prof? Pada pendapat Prof, apa langkah-langkah spesifik yang boleh diambil oleh Kabinet dan kerajaan baru ini, khasnya KKM dan sebagainya, untuk, seperti kita kata, menambah baik pengendalian COVID-19 bergerak ke hadapan? Baik, saya begini, saya fokuskan kepada meneruskan pelan pemulihan negara. Ya. Ini termasuklah tentang mempercepatkan proses vaksinasi. Ya. Penumpuan harus diberi lebih tuntas, lebih cepat ya, kepada negeri-negeri yang agak lewat. Ya. Seperti kalau kita dapat lihat Sabah, Perak, Terengganu, Kedah, Johor, Kelantan. Ya. Bukan sekadar kita ingin mencapai 50%. Ya. Saya rasa dalam tempoh 100 hari yang pertama ini, target utama sekurang-kurangnya kita mencapai 60 hingga 70% ya, proses vaksinasi. Ini juga termasuklah bagi anak-anak yang akan kembali ke sekolah. Ini juga pihak Kementerian Kesihatan perlu memberi fokus di sini ya, terutamanya YB Khairi Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan yang baru ini, kerana semua mata akan memerhatikan kementerian ini, kerana kementerian ini merupakan kementerian yang paling kritikal pada masa ini. Ya, Rahman. Ya, Prof, bagaimana YB Khairi dan juga kerajaan menambah baik dasar-dasar sedia ada pengurusan COVID-19 dengan limitasi yang ada? Kerana sebelum ini, sewaktu mengetuai dan menjadi Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan pun, YB Khairi ada menyebut bahawa kita kalau boleh ingin meningkatkan bilangan vaksin yang disuntik setiap hari, tapi kita ada limitasi bekalan. Kerana kita hanya mendapat sekian-sekian bekalan setiap 2 minggu. Kerana ia juga direbut oleh semua negara lain di serata dunia. Jadi dengan limitasi sebegini, dengan apa yang kita ada, bagaimana kerajaan dan Kementerian Kesihatan boleh menambah baik pengendalian COVID-19? Baik, inilah pentingnya, tapi saya cukup yakin ya, inilah pentingnya bagi YB Khairi Jamaluddin ya, untuk melihat sumber-sumber alternatif, sama ada daripada sumber tempatan, daripada penyelidik-penyelidik tempatan. Saya rasa sudah sampai masanya Kementerian Kesihatan membuka pintu dia, mendapatkan rujukan-rujukan daripada pasukan-pasukan pakar kesihatan awam yang tidak semestinya daripada Kementerian Kesihatan, tetapi daripada universiti, daripada institut penyelidikan ya, dalam membantu kerajaan ya, terutamanya dalam menghasilkan vaksin. Contoh dia, bagaimana kita nak menangani risiko di tempat kerja, bagaimana kita nak mempercepatkan proses imunisasi. Langkah-langkah ini perlu dibincang ya, secara terbuka bersama dengan agensi-agensi ini. Sebab kalau kita dapat lihat sebelum ini, mungkin sebelum ini pada kementerian yang di bawah pentadbiran yang lama ya, kita agak tertutup ya, pihak Kementerian Kesihatan agak tertutup dalam mendepani isu-isu yang berkaitan dengan kawalan risiko. Jadi saya rasa sudah sampai masanya, dan saya cukup yakin YB Khairi Jamaluddin yang mempunyai pengalaman, bagi saja apa kementerian pun dia akan memberikan yang terbaik. Dia adalah seorang yang bekerja ya. Jadi saya cukup yakin dia boleh membuka pintu pihak Kementerian Kesihatan dalam mendapatkan input-input yang kepelbagaian input itu, kerana secara prinsipnya keberkesanan aktiviti kawalan risiko itu amat bergantung kepada ketepatan maklumat, kepelbagaian idea dan kepantasan ya, negara atau kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan ya, Rahman. Ya, seperti yang kita bincang sebelum ini, Prof, dilema yang didepani oleh kerajaan ini sama juga dengan kerajaan di serata dunia, iaitu untuk kita menjaga aspek kesihatan dan nyawa, tapi pada masa yang sama untuk mengelakkan daripada ekonomi akan terus lumpuh. Jadi dalam aspek ini, Perdana Menteri sebagai contoh, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ada mengatakan bahawa Lembah Kelang mungkin sudah bersedia untuk beralih ke fasa 2, melihat kepada kadar vaksinasi yang pantas dan sudah melebihi 90%. Pendapat Prof, adakah Lembah Kelang sudah sedia secara saintifik dan secara epidemiologinya untuk bergerak ke fasa kedua PPN?
inilah yang kita selalu katakan apabila kita ingin menarik rambut daripada tepung, rambut jangan putus, tepung jangan bertaburan ya. Jadi apa-apa keputusan yang ingin kita lakukan, kita perlu dapatkan maklumat yang cukup tepat ya. Jangan hanya kita melaksanakan itu untuk mendapatkan kegembiraan atau mendapatkan keceriaan daripada rakyat sahaja ya, tetapi pihak kerajaan perlu lebih bertanggungjawab melihat dan menilai sama ada situasi itu benar-benar memerlukan peralihan daripada fasa kedua kepada ke fasa ketiga dan terus kepada fasa keempat dan seterusnya. Jadi bagi saya tidak ada isu tentang sama ada boleh atau tidak, tetapi maklumat-maklumat yang kita dapat itu perlu jelas dan tepat. Dan saya ingin ingatkan bahawa pihak-pihak frontliner juga yang memang bertunggu lumus daripada awal musim pandemik ini juga pihak kementerian perlu melihat sebaik mungkin. Mereka ini sudah ramai yang terkesan, sudah ramai yang mengalami masalah psikososial, keselesuan, fatigue, burnout di tempat kerja. Jadi pihak kementerian juga jangan lupa kepada YB Khairi Jamaluddin untuk melihat perkara-perkara ini supaya ianya tidak berulang-ulang ya. Gelombang pandemik COVID-19 ini tidak berulang-ulang. Saya cukup merisaukan saya sekiranya ia berulang mungkin menjadi gelombang keempat dan kelima nanti, ianya akan menyebabkan sistem perubatan dan kesihatan kita terjejas dengan amat teruk. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Dan sudah tentu gelombang yang baru tidak lagi kita tidak boleh hadapi lagi kerana ekonomi sudah semakin lumpuh dan antara yang paling terkesan sudah tentu adalah pemain industri pelancongan. Saya mahu tutup perbincangan ini dengan golongan yang saya fikir antara yang paling teruk terkesan sejak setahun setengah yang lepas,